Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid sekalian. Cikgu doakan agar semuanya berada dalam keadaan yang sihat. Okey, tapi sebelum itu, sebelum cikgu mulakan pembelajaran pada hari ini, cikgu nak semua yang masih belum subscribe lagi channel cikgu, sila subscribe dulu sebab cikgu selalu sahaja update video-video yang baru. Jadi, cikgu tak naklah anda semua nanti ketinggalan. Okey, jadi untuk hari ini cikgu akan bawakan tajuk graf fungsi trigo, iaitu bagaimana kita nak melakarkan graf tangent. Okey, kita pergi kepada contoh yang pertama, iaitu kita nak melakarkan graf tangent yang persamaannya y sama dengan tangent x. Dan selalunya dalam soalan dia akan beri iaitu julat untuk x ialah sudut. Okey, sudutnya iaitu bergantung kepada soalan. Kalau dalam kes ini cikgu letak 0 darjah sehingga 360 darjah. Jadi kalau dalam peksa kena perhatikan sudutnya di sini, iaitu x ini. Sehingga berapa darjah. Ada kalanya daripada 0 darjah hingga 180 sahaja. Okey, jadi di sini mula-mula cikgu buatkan paksi y dan juga paksi x. X adalah mewakili sudut. Jadi kita buatkan 4. 1 bagikan kepada 4 bahagiannya. Okey, dan macam biasa yang ini ialah 90, 180, 270 dan yang akhir 360. Okey. Dan merujuk kepada calculator. Okey, calculator iaitu bila mana di sini kita tengok dekat sini pada masa 90. Kita tekan calculator. Okey, tangent 90. Dan dia keluar max error. Jadi pada masa tangent 90 ini, bila keluar max error, kita buat di 90 darjah itu ialah kita buatkan garis putus-putus di situ. Okey, seterusnya, kat mana lagi yang kita dapat max error? Kalau 180 bermaksud tangent 180 ialah sama dengan kosong. Jadi bermaksud di sini 180 kosong. Jadi 180 sini, kosong yang ini. Okey, di situ. Kemudian lagi tangent 270. Max error lagi sekali. Bila keluar max error pada 270, kita buat lagi sekali garis putus-putus pada 270 ini. Okey. Macam tu. Kemudian pada tangent 360. Kosong. Okey, kosong. 360 kosong. Okey, jadi macam ni. Dah selesai yang itu, maka sekarang kita nak buatkan grafnya. Okey, kita boleh cuba dekat sini. Contohnya antara 0 sampai 90 ini ialah 45. Jadi tangent 45. Tangent 45 ialah 1. Katalah sini 1. Sini ialah negatif 1. Jadi pada masa tangent 45 ialah 1. Kat situ. Okey, kemudian pada tangent 0 ialah 0. Tangent 0. Kosong di sini. Okey. Begitulah. Jadi cikgu, ini graf yang asasnya saja. Jadi cikgu tunjuk dekat sini. Cikgu terus lukiskan ya. Jadi grafnya kita dapat lukiskan. Grafnya ialah satu bentuk lengkung. Macam tu. Okey, yang ini dari bawah ke atas macam tu. Okey, sebab dia lakaran sahaja. Jadi dia tak perlu nilai yang tepat-tepat ya, bacaan dia. Jadi di sini satu lagi ialah dari bawah ke atas. Okey, ini dia graf asas untuk y sama dengan tangent x. Okey. Jadi contoh yang macam inilah. Tengok ni betul ke kat bawah sini cikgu lukis ni. Okey, lepas 270 ni, katalah cikgu ambil antara sini dengan sini ialah 300. Jadi kalau cikgu buat tangent 300, jadi jawapannya dekat situ negatif 1.7. Jadi dia negatif. Jadi dia di bawah dia punya. Dia di bawah. Okey. Ini ialah y sama dengan tangent x. Jadi sebelum kita buat graf-graf yang lain, jadi kita kena
tahu dulu graf yang basic, iaitu y sama dengan tangent x, baru kita boleh buatkan graf-graf yang lain. Okey, seterusnya cikgu pergi kepada contoh yang kedua, iaitu y sama dengan 3 tangent x, yang mana x-nya daripada 0 sehingga 360. Okey, jadi di sini yang pertama kita buat makan paksi x dengan paksi y-nya, dan seterusnya cikgu buatkan sudutnya ke bawah ini macam sama macam tadi juga. Okey, kemudian garis putus-putus, iaitu pada garis putus-putus itu ialah pada 90 dan juga 270. Buatkan garis putus-putus macam tu. Jadi garis tangent itu dia tidak akan menyentuh garis putus-putus ini. Tidak boleh sentuh. Kalau tersentuh, itu grafnya jadi salah. So, sini ada garis putus-putus. Satu lagi ialah pada 270. Sebaik-baiknya pakai baris lah. Memang kena pakai baris. Kemudian kita kena guna pensel semasa lukis. Lakarkan graf. Okey, kemudian grafnya sama saja macam yang ini. Iaitu grafnya ini daripada sini kosong naik ke atas. Jangan menyentuh garis yang max error 90 darjah ni tadi. Okey, yang ini ke bawah, kemudian ke atas. Okey, yang ini ke bawah macam ni. Okey. Jadi graf dia macam ni, ini kosong. Okey, yang berbezanya dekat sini, sini depannya ialah 1. Okey, jadi kita tanda lah 1, negatif 1 dekat situ. Okey, kalau dia 3, sebenarnya tak ada perubahan apa-apa pun, sama saja. Cuma cikgu tandakan dekat sini. Kalau 3, cikgu tandakan dekat sini 3. 3, negatif 3. Lepas tu buat macam ni lah. Tu 2, 3. Okey, tapi grafnya sama saja. Dia boleh je naik ke atas lagi. Okey. Okey, saya harap yang ni jelas. Kalau misalnya dekat depan ini 5, letaklah saja sini 5, sini negatif 5. Sama saja graf, sama saja. Contoh yang ketiga, y sama dengan tangent 2x. Okey, ini berbeza dengan ni sebab sini x, sini 2x. Okay, yang ini pula tadi ada pemalar di depannya. Kalau di depan ini kita letak sajalah dekat sini, dekat paksi y ni. 3, negatif 3 macam tu. Okey, dekat sini tak ada apa-apa. Kalau tak ada apa-apa sama macam ni lah. Kita letak je lah 1. Okey, jadi dekat sini y sama dengan tangent 2x. 2x dekat sini macam graf yang saya terangkan sebelum ini. Graf sin dengan graf cos. Bila ada 2x, 3x, 4x itu adalah menunjukkan dia punya ulangan dia. Ulangan ataupun kitaran. Berapa kali? Berapa kali kita nak kena ulang dia. Okey, jadi di sini mula-mula kita lukis sama macam ini. Okey, kita buatkan 1, 2, 1, 2, 3, 4 ni. 1, 2, 3, 4. Macam tu. Okey, kemudian seperti tadi juga pada yang pertama dengan yang ketiga ni kita buat garis putus-putus. Sama saja. Jadi dekat sini kita buat garis putus-putus. Untuk yang pertama dengan yang ketiga. Okey. Kita buat macam ni supaya lebih jelas. Okey, kemudian grafnya. Okey, grafnya ialah ini baru kita buat sama macam ini. Okey, ini daripada kosong ini naik ke atas macam tu. Okey, kemudian dari bawah naik ke atas. Ini naik ke atas macam ni. Okey, kemudian dari bawah naik ke atas. Dari bawah naik ke atas. Okey, bila saya buat macam ni, ini menunjukkan sama macam ni. Ini baru satu kitaran. Satu kitaran graf dia. Okey, ini kalau macam ni saja saya lukis, bermaksud ini ialah graf y sama dengan tangent x. Jadi kalau graf y sama dengan tangent 2x, saya kena sambung lagi, buat lagi benda yang sama, lagi sekali dekat hujung dia ni, tambahan. Jadi saya sambung lagi, tadi ada 4 bahagian, jadi saya sambung lagi 4. 1, 2, 3, 4 bahagian. Untuk yang pertama sini, okey, saya buat lagi sama macam ini tadi. Yang pertama dengan yang ketiga, saya buatkan garis putus-putus. Jadi yang pertama, garis putus-putus di sini. Okey, kemudian yang pertama, kedua, okey, ketiga. Okey, pertama, kedua, ketiga. Dekat sini. Buatkan garis putus-putus lagi satu.
Kenapa kita perlu buat garis putus-putus ini sebagai rujukan dia? Kalau tak buat nanti takut kita terlanggar, termasuk bahagian berkenaan. Sedangkan lengkungan ini dia tak boleh melepasi ini ataupun bersentuhan dengan ini. Jadi itu panduan dia. Okey, jadi tadi kita dah buat kitaran yang pertama. Lepas tu kita sambung lagi kitaran yang kedua. Okey, sambung lagi naik ke atas. Daripada sini naik ke atas. Okey. Kemudian dari bawah naik ke atas. Naik terus lengkok ke atas macam ni. Jangan bersentuhan dengan garis putus-putus. Okey, daripada sini ke atas. Okey, jadi kita dah lukis dua kitaran. Macam ini baru menunjukkan tangent 2x. Okey, jadi saya buatkan di sini. Ini mesti kosong. Kalau sini tak ada apa-apa, maksudnya satu, letak sajalah sini. 1, negatif 1. Okey, yang di hujung sekali, walaupun kita buat dua kitaran, 2x ini menunjukkan dua kitaran, hujung ini tetap 360 darjah. Kemudian bahagi 2, cari tengah-tengah kat sini. Okey, 180. Ini ke sini bahagi lagi 2, dekat sini 90. Dan ini ke sini bahagi 2, sini ialah 270. Okey, itulah graf y sama dengan tangent 2x. Kalau dekat sini, tangent 3x3 bermaksud 3 kitaran. Kita kena tambah satu lagi. Okey, bentuk yang sama macam ini tapi tambah kat hujung sini. Satu lagi. Itu 3. 4 pun sama. Kita tambah lagi satu kitaran menjadikan dia 4. Okey. Okey, soalan yang keempat. Y sama dengan 2 tangent setengah x. Bagaimana kita nak melakarkan graf ini? Okey, kita buatkan paksi y dengan paksi x. 2 dekat sini tadi. Cikgu dah pesan tadi 2 akan kita tanda dekat paksi y sini. Itu yang 2. Okey, tetapi ada satu lagi dekat sini iaitu setengah x. Okey, kalau 2x 2 kitaran. 2 kali kita lukis. Kalau setengah x bermaksud separuh saja. Ini graf yang asal. Selalu saya akan merujuk kepada graf yang asal. Kalau 2x 2 kali kitaran, kita lukiskan 2 kali graf yang ini. Kemudian kalau setengah x bermaksud separuh sahaja. Jadi kalau separuh saja, ini kiranya satu yang lengkap. Kalau separuh saja, jadi kita tak lukis yang sebelah sini lah. Kita buat sampai separuhnya je. Yang ini dengan yang ini. Sebab separuh kat sini kan. Kat 180 ni separuhnya. Jadi yang ini dan ini saja grafnya. Okey, jadi dekat sini dengan di sini ada satu garis putus-putus. Okey, jadi sekarang saya buatkan satu garis putus-putus. Okey. Saya buat garis putus-putus macam ni. Untuk jadikan panduan supaya graf yang kita lukis nanti tak melepasi garis putus-putus itu ataupun tidak bersentuhan. Okey, jadi sekarang grafnya daripada kosong naik ke atas. Naik ke atas. Okey, kemudian dia separuh saja kan, setengah x separuh saja daripada x ni. Okey, yang ini tak perlu lukis, ini pun tak perlu lukis, sebahagian saja. Ini satu lagi yang kita kena lukis, ini sampai sini. Okey, daripada bawah jarak yang sama lah. Kalau ini ke sini jarak lebih kurang sama. Okey, ke sini lah lebih kurang. Okey, jadi saya buat dari sini turun ke bawah. Jangan bersentuhan dengan garis putus-putus itu. Jadi inilah separuhnya. Ini dan ini saja. Ini dan ini tak perlu lukis. Sebab setengah x. Okey, jadi macam mana kita nak tandakan sudut dia? Okey, macam mana sekalipun persamaan dia yang ada dekat sini, hujung sekali sini tetap 360. Jadi tulis kat sini 360. Okey, jadi dekat sini tetap kosong. Antara kosong dengan 360, tengah-tengahnya ialah kosong tambah 360 bahagi 2. Jadi tengah-tengah sini ialah 180. Okey, jadi di sini kenapa 180 ada garis putus? Sedangkan dekat sini kita kata tadi 90 darjah baru garis putus-putus, baru max error kan? Macam ni. Tangent 90. Baru keluar max error. Tapi kenapa dekat sini kita buat pada 180? Okey, jadi sebenarnya dekat sini ialah 180 ini ialah x-nya. Jadi kita masuk dekat sini. Jadi dia akan jadi tangent setengah daripada 180. Okey, bermaksud tangent setengah darab 180 ialah 90 juga. Jadi tangent 90 macam tadi adalah bersamaan dengan max error. Jadi kita buat garis putus-putus pada sini. Sebab 180 ini bahagi 2, dia menjadikan dia 90. Sebab dia sini setengah x. Okey, kita pergi contoh yang seterusnya. Sebelum tu, ni ada 2 tadi, lupa nak sebut. 2 dekat sini, tanda sajalah dekat sini. 2, negatif 2. Okey.
Walau apa saja nombor dekat sini, 5 ke, 7 ke, 10 ke, tulis dekat sini. Kalau 10, maka 10 negatif 10. 5, 5 negatif 5. Tak ada masalah yang kat situ.